Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyul Muhda wa imamil mujtaba wa rasulina al-murtada wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil min al-imam al-hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa qala aidan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid sekalian, pimpinan-pimpinan masjid, pegawai masjid, tuan imam, tuan bilal, tuan siap, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, adik-adik, para tetamu Allah. Alhamdulillah, kita sekali lagi merafak syukur kita kepada Allah, syukuran yang sebanyak-banyaknya lantaran masih terus mengurniakan kehidupan kepada kita, dan alhamdulillah malam ini dapat sekali lagi kita bertemu di rumah Allah dan dapat kita untuk mengambil masa sedikit bagi mencari bekalan-bekalan kehidupan kita di dunia, apatah lagi kehidupan kita di hari akhirat nanti. Para hadirin yang dikasihi sekalian, malam ini kita pergi melihat kepada tajuk nahaihuma 'anil iqtirabi minasy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala menegah Adam dan Hawa daripada menghampiri pohon larangan. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sedia maklum, telah meletakkan Adam dan Hawa di dalam syurga. Kehidupan dalam syurga ini bukanlah kehidupan untuk kekal. Ianya hanyalah sekadar suatu transit, persinggahan buat sementara, kerana Allah telah menyebut sejak daripada awal kejadian Adam alaihissalam bahawa tujuan Allah menciptakan Adam ialah untuk diletak di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka dalam syurga itu, ataupun dalam taman syurga itu, mereka dibenarkan untuk makan apapun segala jenis makanan-makanan, minuman menikmati. Cuma daripada banyak-banyak itu hanya satu pohon yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihampiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan berkata Allah SWT, wahai Adam, duduklah kamu bersama isteri kamu, yakni Hawa, di dalam syurga.
fakula min haitsu syi'tuma, maka makanlah kamu berdua apa sahaja yang kamu kehendaki yang ada di dalam syurga itu, dan jangan kamu hampir hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minadh zalimin, maka sekiranya kamu hampir, kamu akan jadi orang-orang yang zalim, yakni orang yang melakukan dosa pada diri sendiri. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Ada dua ayat yang hampir sama. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Maksud yang sama daripada kedua-dua ayat. Dan kedua-dua ayat ini Allah SWT menggunakan kalimah hazihi. Hazihi ini, orang ngaji bahasa Arab, hazihi ini ialah disebut sebagai isim isyarah. Hazihi, pohon ini dipanggil. Kalau bukan pohon itu, pohon ini. Maknanya bila Allah SWT sebut pohon ini, itu bermakna bahawa Allah dengan pohon, dengan Nabi Adam itu adalah hampir. Sebab itu menyebut kalimah pohon mana? Pohon ini, kata Allah. Menunjukkan dengan jelas kepada Adam, dalam banyak-banyak buah, dalam banyak-banyak makanan, dalam banyak-banyak pohon yang mengeluarkan buah, makanlah sekehendak hati kamu, ragadan haitsu syi'tuma. Kamu makanlah sekehendak hati kamu, cuma kata Allah, jangan kamu makan buah daripada pohon ini. Jangan kamu hampir, kata Allah. Allah tidak sebut makan. Allah kata jangan hampir. Jangan hampir ini disebut dalam ilmu syariat, ilmu fiqh, ialah sadduz zara'i. Apa-apa perkara yang haram, Allah tidak terus sebut kepada perkara haram tersebut, melainkan apa-apa jalan yang menyampaikan kepada perkara haram, semuanya adalah dosa. Maka perkara-perkara yang diharamkan untuk sampai kepada perkara haram itulah yang disebut sebagai sadduz zara'i. Jangan kamu menghampiri zina. Zina itu haram, hampir kepada zina juga haram. Apa-apa yang menghampirkan kepada zina juga adalah haram. Jangan kamu makan pohon ini. Jangan kamu hampir pun adalah haram. Apatah lagi kalau makan daripada pohon larangan, buah daripada pohon larangan itu. Menarik dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah hazihi, pohon ini. Sebab itu bila Allah SWT menggunakan kalimah hazihi, maknanya pada ketika itu Allah panggil, ya Adam, wahai Adam, mari kamu kemari, dalam banyak-banyak pohon ini kamu boleh makan, tapi pohon ini, kata Allah, pohon ini jangan kamu makan. Pohon ini jangan kamu hampir, kata Allah. Jangan kamu hampir. Kemudian para hadirin yang dikasihi sekalian, syaitan itu pada bab yang seterusnya menyebut iblis yuwaswisu lahum wa yakulani minasyajarah. Iblis ini memasukkan was-was dalam hati Adam dan dalam hati isterinya Hawa. Dulu kita dah sebut tentang, boleh jadi saya ulang sedikit, kenapa ketika mana Allah menciptakan Hawa, Allah SWT menyebut sendiri dengan nama Hawa. Itu nama yang Allah pilih. Sebenarnya bukan seorang saja yang Allah telah sebut nama. Banyak Nabi-Nabi pun ramai. Nabi Yahya AS umpamanya, Nabi Isa AS umpamanya. Sejak daripada dalam perut lagi Allah telah namakan nama itu. Nama dia adalah Hawa. Adam AS, Allah sendiri menamakan Adam. Nabi Yahya, fanadat sul malaikah wa huwa qaimu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah sendiri sebut, belum lagi isteri dia mengandung, Allah dah sebut dah nama Yahya. Jadi termasuk Hawa ini Allah SWT sebut. Kenapa? Wallahu a'lam. Nama dia Hawa, itu nama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kitab Indonesia, kitab lama. Ada tuan guru Indonesia tu, dia kata sebab Nabi Adam bila celik-celik mata saja tengok sebelahnya ada perempuan.
Bila sebelahnya ada perempuan, dia terkejut. Dia terkejut. Memang sifat orang lelaki ni memang suka kepada perempuan. Itu sifat yang memang naluri Allah letak dalam jiwa kita. Lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Jadi bila celik-celik saja sebelahnya ada perempuan, dalam kitab disebut, dia pun terkejut. Wah. Itu kitab Indonesia. Versi je wallahu a'lam. Tu kitab lama. Jadi tu dia kata nama Hawa. Wah. Tuan-tuan tak payah nak percaya sangatlah. Boleh jadi bahan, mungkin sumber Israiliyat, wallahu a'lam. Baik. Jadi para hadirin sekalian, syaitan itu mendatangi. Memang kerja syaitan itu Allah telah beritahu kepada Adam bahawa Allah telah perkenalkan kepada Adam siapa dia iblis, siapa dia syaitan. Syaitan innahu aduun fattakhidhuhu aduwa. Wahai Adam, iblis ini, syaitan ini musuh kepada kamu, ambillah dia sebagai musuh. Tapi memang kerja iblis ini sentiasa mewaswaskan. Itu kerja iblis dalam jiwa manusia. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan jiwa manusia ini ada dua jalan. Ada dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Di tengah-tengah itulah yang syaitan ini mengambil peranan. Syaitan ini mempengaruhi Nabi Adam supaya apa? Supaya mengatakan kepada Adam yang Allah larang daripada hampir pohon larangan itu. Kerana apa? Kerana Allah tanda Nabi Adam dan Hawa duduk kekal dalam syurga. Sebab itu Allah larang. Padahal memang Allah tak akan beri Nabi Adam duduk kekal dalam syurga. Dan niat Adam itu ialah untuk menikmati nikmat daripada Allah. Sehingga dengan nikmat begitu Nabi Adam lupa. Bukan sengaja dia untuk menghampiri pohon larangan. Bighairi azmin, dia bighairi qasdin. Allah SWT sebut dia tidak ada niat pun. Cuma dia terlupa terhadap janji dia dengan Allah SWT. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa termakan dengan pujukan iblis, Allah SWT pun menjadi marah kepada Adam. Maka kalimah kemarahan Allah itu ada disebut. Allah kata, alam anhakuma antilkuma hadhihi syajarah, tilka syajarah. Allah kata, bukankah aku telah beritahu kamu, aku telah tegah kamu wahai Adam. Wahai Adam, Allah kata. Wa nada ni Allah kata, Allah sebut nada ni seru. Allah seru kepada Adam. Wanada, dan Allah seru kepada Adam. Seru ni maknanya apa? Maknanya Allah ketika itu berada pada kedudukan yang jauh dengan Adam alaihissalam. Tadinya Allah rapat. Ketika Allah beritahu kepada Adam, Allah dekat, Allah hampir, sehingga Allah kata kepada Adam, hazihi, pohon ini, kata Allah, pohon ini. Maknanya bila hazihi itu kalimah Arab dekat. Kalau kita nak cakap dengan isteri kita, ambil barang ni, maknanya barang itu dengan kita, dengan isteri kita dekat. Kan? Kita dekat. Tetapi bila Allah wanadahuma, dan Allah pun menyeru kepada mereka berdua, berarti Adam dan Hawa ketika itu sudah jauh dengan Allah. Allah kata apa? Bukankah aku telah tegah kamu daripada menghampiri pohon itu, kata Allah. Allah tidak guna lagi perkataan hazihi, tapi Allah sudah guna kalimah tilka syajarah, pohon itu, kata Allah. Pohon Adam dengan Hawa jadi dekat, Allah sudah menjauh. Maknanya apa? Para ulama tafsir mengatakan, tiap-tiap kali kita melakukan dosa, Allah jauh daripada kita. Tiap-tiap kali apabila kita melakukan kesalahan kepada Allah, sebenarnya Allah menjauh daripada kita. Tidak layak seorang hamba melakukan dosa dalam keadaan dia nak hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak layak. Kalau nak hampir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan hampir semula kepada Adam alaihissalam. Maka para hadirin sekalian, dalam ayat ini dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini, sebenarnya dosa ini ialah dosa kerana dia menghampiri pohon larangan.
Dia menghampiri pohon larangan. Dosa ini tidak berkaitan dengan manusia lain. Kerana pada ketika itu pun hanya ada dua manusia sahaja, antara dia dengan Hawa. Sebab kalau kita pergi kepada Islam, dosa ini disebut sebagai dosa pribadi. Dosa pribadi, Islam ini ada tolak ansur dari sudut dosa pribadi. Tetapi Islam tak ada tolak ansur dari sudut dosa yang berkaitan dengan manusia. Sebab itu dalam sejarah hadis riwayat At-Tirmizi, mungkin kita pernah mendengar bagaimana seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kelaparan boleh masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab Allah ada tolak ansur dari sudut dosa pribadi. Seorang lelaki pernah mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku telah berasmara dengan seorang perempuan di hujung kampung ini. Semua aku telah lakukan, melainkan aku belum melakukan zina sahaja," kata lelaki ini. Nabi kata pada lelaki ini, "Balik kamu, balik." Didengar oleh Sayyidina Umar. Umar kata, "Ya, innallaha yastur uyubak, limadza la tastur uyubak?" Allah telah menjaga keaifan kamu, kenapa kamu tidak boleh menjaga keaifan kamu? Maknanya kehendak Nabi ialah kamu balik, kamu selesaikan dosa kamu dengan Allah. Sebab itu dosa pribadi. Bertaubat sahaja kepada Allah, tak payah nak aibkan. Di para hadirin sekalian, ini ada cerita mutaakhir ni tentang Hanafi, ya, benar dengan Hanafi, ya, Dr. Hanafi, kan? Tapi saya nak ulas pagi besok sebab dia ada kaitan dengan fiqh al-aulawiyat. Bagaimana penyelesaian Islam terhadap kes-kes yang sebegitu. Tuan-tuan tahu kan kes Hanafi ni? Kecoh nama Hanafi kan? Netizen dah macam-macam lah. Ada dua orang, suami isteri. Suaminya nama Dr. Hanafi, isteri dia pun doktor juga. Isteri dia telah viralkan bahawa suami dia melakukan zina dengan seorang attendant. Jadi sebenarnya macam mana penyelesaian dari sudut Islam, keutamaan dari sudut Islam. Ini hal-hal dosa pribadi. Sebab itu bila Allah SWT sebut kepada Adam AS bahawa aku telah beritahu kamu bahawa jangan hampir pohon itu, kata Allah. Wanadahuma, Allah seru mereka berdua. Maknanya bila seru tu dah tahu dah. Dalam kalimah bahasa Arab bila seru sahaja macam nidaul azan, seruan azan. Seruan azan kenapa seru? Sebab orang yang diseru tu ialah orang yang jauh-jauh. Sebab itu dibuat seruan azan, nidaul azan, seruan azan. Wanadahuma, Allah seru mereka berdua. Seru kerana apa? Kerana ketika itu Nabi Adam dan Hawa jauh, Allah telah menjauh daripada mereka berdua. Itulah saat yang paling sedih dihadapi oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana dia terpaut dengan bisikan-bisikan daripada syaitan. Dalam ayat yang lain hari itu kita sebut wastafziz man istata'a min bisautika. Allah kata terpulang kepada kamu wahai syaitan, kamu boleh bisik kepada manusia dengan suara kamu. Wastafziz man istata'a bisautik, kamu boleh bisik. Maknanya apa? Syaitan ni dia tak guna bahasa keras. Syaitan ni dia tak guna bahasa kasar. Dia tak guna. Tapi dia suruh kita guna bahasa kasar. Syaitan tu sendiri tidak bahasa kasar. Cukup dia bisik di telinga kita je. Dia bisik je dengan bahasa, dengan suara yang sangat halus, yang menusuk dalam hati kita. Kita siap-siap nak pergi masjid sembahyang maghrib, syaitan kata tak payahlah. Bisik kat telinga ni, halus bisikan dia. Tak payahlah. Dan anak kamu tu demam, anak kamu tu demam, sian dia duduk rumah. Kita pun fikir 2-3 kali, betul juga anak aku tu demam, kan? Kita pun tak pergi. Sudahnya tak pergi, buat apa kat rumah? Anak tidur, kita tengok TV, kan? Tak buat apa pun, bagi Panadol sebiji,
Takat bagi Panadol tak payah kita. Adik-beradik anak kita pun boleh, kan? Anak-anak kita yang lain pun boleh, umpamanya sebagai contoh. Kemudian kita nak pergi lagi. Kita nak pergi juga, setan bisik lagi. Nanti kamu sampai masjid, kamu kena tunjukkan ke orang amalan kamu yang hebat. Dia nak suruh kita riak pula dah. Dia bisik lagi. Dia bisik. Setan takkan berhenti, modus operandi dia takkan berhenti. Sedang kita daripada rumah tadi, setan dah ganggu kita. Bila sampai ke masjid, rupanya setan yang ganggu kita dah tunggu ke masjid. Dia lebih laju daripada kita. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut dalam Quran, wajlib bi khailika wa rajilik. Setan ini akan menggunakan tentera yang berkuda. Maknanya dia lebih laju daripada kita. Lebih laju. Kita gerak daripada rumah tadi dia dah ganggu kita sampai ke masjid. Rupanya dia dah tunggu kita di masjid dah. Dia bisik lagi. Macam-macam cara dia nak mengganggu, cara dia nak mengganggu kita. Itu setan punya kerja. Yang berkuda, yang berjalan kaki, semua itu adalah kerja-kerja syaitan. Baik. Jadi ketika mana Nabi Adam telah melakukan kesalahan, Allah jauh daripada Nabi Adam. Ketika Allah menjauh itulah Nabi Adam berasa sedih. Maka Nabi Adam pun menyebut, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam pun minta sungguh, macam mana ya Allah, macam mana ya Allah, ajarkanlah aku ya Allah, bagaimana aku boleh bertaubat kepada kamu. Nabi Adam minta kepada Allah. Allah ni tuan-tuan sekalian lebih kasih daripada segala makhluk yang ada atas muka dunia ni. Hatta seorang ibu yang kasih kepada anak takkan sama dengan kasih Allah kepada hambanya. Ampun sahaja Allah takkan biarkan lama. Kalau ada riwayat mengatakan Allah ampunkan Nabi Adam tunggu 40 tahun, itu riwayat tak betul. Itu riwayat tak betul. Sebab ketika mana Nabi Adam minta kepada Allah mohon ampun sahaja, fataba alaih, Allah jawab dalam Al-Quran, fataba alaih. Fataba alaih, bagian ulama mengatakan fauran bi taubatihi, Allah bersegera dengan taubatnya. Allah tak tangguh-tangguh dah. Mohon ampun saja, Allah terus ampunkan. Mohon ampun saja, Allah terus ampunkan. Sebab itu saya sebut tadi, hal-hal dosa peribadi ni kita urus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak tangguh-tangguh dah tuan-tuan sekalian. Dosa berkaitan dengan manusia itu kita kena selesaikan. Sebab itu berat dosa berkaitan dengan manusia. Seorang sahabat berperang bersama dengan Nabi. Berperang bersama dengan Nabi. Sahabat tiba-tiba gugur. Sahabat lain kata syahid ya Rasulullah. Nabi kata belum tentu, mungkin dia masuk neraka. Nabi kata ataupun paling tidak dia akan menghadapi pengadilan Allah yang sukar. Sebab apa? Sebab selendang yang dipakai ataupun ridak yang dipakai oleh tentera yang mati tadi, Nabi kata adalah hasil daripada pembahagian yang tidak adil. Nabi kata ini seorang pemimpin, kena ingat, pembahagian yang tidak adil itu pun sebab apa? Sebab pembahagian tidak adil ini ialah membabitkan dosa antara manusia dengan manusia. Dosa antara manusia dengan manusia. Maknanya Islam tak ada tolak ansur dari sudut sebab itu perbandingan antara dua, dosa dengan manusia atau dosa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penyelesaiannya adalah berbeza. Maka sebab itu bila Nabi Adam mohon saja ampun kepada Allah, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih, Allah fataba alaih, Allah terus ampunkan Nabi Adam alaihi salam. Maknanya Allah tidak menunggu lama untuk mengampunkan Nabi Adam alaihi salam. Baik. Maka Allah pun mengajar Nabi Adam alaihi salam kalimah. Mengajar Nabi Adam alaihi salam dengan kalimah. Apa kalimahnya? Maka Allah sebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimah yang diajar oleh Allah kepada Adam. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, kami telah melakukan dosa pada diri kami sendiri. Dia bukan dosa kepada orang lain. Maknanya apa? Pertama, mengakui yang itu adalah dosa. Yang kedua, kena declare bahawa kesalahan itu bukan kesalahan orang lain disebabkan orang lain, tetapi ialah kesalahan diri sendiri.
Dia tak salahkan syaitan, dia tak salahkan orang lain, dia tak salahkan Allah, tak ada. Melainkan dia salahkan diri sendiri. Dosa ini sebab aku, ya Allah. Sebab itu syarat untuk mohon ampun kepada Allah bagi setiap dosa, mesti kita mengakui dosa itu kerana sebab kita. Kerana sebab kita. Jangan letak pada orang lain. Kadang-kadang sering dalam masyarakat kita ni, kita letak dosa itu, kesalahan pada orang lain. Kadang berlaku kesalahan pada anak kita, ni jiran sebelah lah ni, kita letak pada orang lain. Sering kepada orang lain. Tapi setiap kali melakukan dosa, syarat mohon ampun kepada Allah. Allah kata dalam ayat ini, ulama tafsir mengatakan, letak dulu, declare dulu bahawa dosa itu ialah kerana kesalahan diri kita sendiri, bukan kerana orang lain. Kan? Adam tak salahkan Hawa. Hawa juga tidak salahkan Adam. Melainkan masing-masing menyalahkan diri mereka sendiri. Sebab Allah dah beritahu dah. Pertama Allah dah beritahu apa dia? Setan itu sebagai musuh. Fattakhizuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Yang kedua Allah dah beritahu pohon yang mana? Pohon ini terang. Allah kata pohon ini. Bukan pohon itu. Kalau itu mungkin samar-samar lagi daripada jauh. Pohon mana? Pohon ini jelas, terang. Kemudian barulah maka sebab itu Allah minta supaya pengampunan itu bermula daripada menyedari kesalahan itu disebabkan oleh kerana salah diri kita sendiri, bukan salah orang lain. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Maka bila melakukan sahaja kesalahan itu, pada bab yang seterusnya disebut bada'a sau'atihima lahuma, maka bermulalah pakaian mereka semua tertanggal. Sebab Allah dah beritahu, kalau kamu melakukan salah, kata Allah pada ayat sebelum tu, walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sebelumnya Allah telah melakukan satu perjanjian dengan Adam, kamu jangan hampir pohon itu. Kalau kamu hampir pohon itu, tatkala kamu melakukan kesalahan, pakaian yang menutup diri kamu akan tersingkap, kata Allah. Pakaian itu akan tersingkap. Maka bila pakaian itu tersingkap, kamu kena sedar bahawa kamu telah melakukan satu kesalahan. Kita telah sebut sebelum daripada ini kenapa Nabi Adam ini melakukan salah. Ada orang kata sedangkan dia Nabi ini kan maksum, kenapa dia melakukan kesalahan? Bagian orang pula letak atas dia Nabi. Nabi Adam pun buat salah, itu Nabi, sedang aku manusia biasa je. Jadi orang kata jadi lesen pula dah, nak buat jahat pula dah kan. Jadi modal nak buat jahat. Nabi pun buat salah. Tengok, berhati-hati dengan statement ni. Sebab apa? Sebab perlu disedari ketika itu Nabi Adam belum lagi menjadi Nabi, hanya manusia biasa yang diletak kelebihan oleh Allah di dalam syurga. Di dalam syurga. Kan? Macam setan juga duduk juga dalam syurga. Setan iblis juga duduk juga dalam syurga bersama dengan Adam pada ketika itu. Sombong iblis ni merasa juga syurga, kemudian baru turun dunia. Manusia kadang sombong belum sampai syurga dah sombong lah, kan? Iblis ni sombong dulu baru turun ke dunia. Manusia kadang sombong dengan Allah, belum pun masuk syurga dah sombong dah. Memang tak cium bau syurga punya. Jadi syaitan ini Allah SWT telah beritahu kepada Adam tentang syaitan itu sebagai musuh. Maka ambil dia, jadikan dia sebagai musuh. Itu perjanjian yang kemudian Allah telah beritahu jangan hampir pohon itu. Ya, kata Adam, aku takkan hampir pohon itu. Telah ada perjanjian. Maka ketika Nabi Adam menghampiri pohon larangan itu, Allah SWT sebut walaqad ahidna ila Adam, sesungguhnya kami telah mengadakan perjanjian dengan Adam sebelum daripada itu. Fanasiya walam najid lahu azma, tapi dia lupa dia itu
dia sebenarnya tidak ada niat untuk lupa. Tak ada niat untuk lupa. Itu pasal perangai lupa ni memang ada pada manusia. Innal insana khata'in wa khairul khata'una tawwabun. Khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia itu sikap dia lupa, salah, lalai, silap. Dan bagi setiap kelalaian, kesilapan itu, sebaik-baik orang yang lalai, orang yang silap itu ialah tawwabun. Dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika dia menghampiri pohon larangan itu, tersingkaplah pakaian yang menutup. Tersingkaplah pakaian yang menutup. Apa yang berlaku? Falamma zaqa syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka bila tersingkap saja pakaian, tuan-tuan sekalian, ketika itu ialah sebagai manusia mesti dah ada perasaan malu dah apa dah ketika itu, sebab telah diberi kemuliaan oleh Allah dengan dikurniakan pakaian. Tiba-tiba tersingkap, maka dia pun mencapai daun-daun daripada pohon yang ada dalam syurga untuk menutup tubuh mereka. Tubuh mereka. Falamma zaqa syajarah badat lahuma sawatihima. Mereka pun mencapai daun-daun yang ada dalam syurga untuk menutup tubuh mereka. Baik. Dalam kemudian tentang taubat Allah SWT terhadap Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Maka sebagaimana ayat yang dipohon oleh Nabi Adam AS kepada Allah, apakah ayat bagaimana ajarkan kalimah-kalimah untuk mohon ampun kepada Allah? Maka Allah pun mengajar, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayat. Jadi yang disebut oleh Nabi Adam AS untuk mohon ampun kepada Allah. Maka Allah pun fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Maka Allah pun segera mengampunkan Nabi Adam alaihissalam dengan permohonan taubat daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang berlaku hubut alal ardi. Mereka pun diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Mereka pun diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Inzal Adam wa Hawa wa iblis ilal ardi. Maka diturunkanlah Adam, Hawa, iblis pun semuanya diturunkan ke muka bumi. Baik. Firman Allah, qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dalam surah Al-A'raf. Maka Allah pun berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu semua ke muka bumi, sebahagian kamu akan bermusuh sebahagian dengan yang lain. Adam akan bermusuh dengan syaitan. Adam yang simbol sebagai seorang nabi, orang yang beriman kepada Allah akan bermusuh sentiasa dengan syaitan. Dan syaitan itu akan menjadi ketua kepada segala bentuk kekafiran, kekufuran. Itu syaitan. Pertembungan antara iman dan kufur akan berlaku sampailah kepada hari kiamat. Kerana syaitan itu memang diberi tempoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada hari kiamat. Maka dunia ini menjadi tempat perlawanan, dunia ini menjadi tempat pertembungan, dunia ini menjadi tempat perlombaan, pertarungan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Dunia ini menjadi tempat pertarungan antara iman dan kufur. Dan iman dan kufur takkan ada pernah ada pertemuan, persesuaian, tidak ada. Sebab itu dua-dua ni telah Allah SWT sebut bahawa Adam akan menghadapi musuhnya ialah syaitan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kamu dunia itu tempat untuk kamu hidup. Wa mata'un ilahin, dan kamu menikmati segala bentuk aneka yang ada dalam dunia sampai kepada satu tempoh. Ilahin, sampai kepada satu tempoh. Sampai bila? Sampai kita mati, sampai kiamat. Kan? Kita akan menikmati kehidupan ini sampailah kita mati.
Sebab tu nikmat-nikmat kita hidup di dunia ini, nikmat supaya kita menghampirkan diri kepada Allah. Itu bagus betul, dia akan jadi satu nikmat. Tapi nikmat itu kalau dia menjadikan kita jauh kepada Allah, itu jadi musibah. Kan? Tapi musibah pula kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, itu nikmat. Kan? Tapi kalau musibah semakin menjauhkan daripada Allah, itu musibah dua kali. Musibah dua kali. Kata dahlah jatuh timpa tangga, terpegang tai ayam, licung lagi. Kan? Banyak musibah yang dihadapi. Baik. Jadi itu qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa fiha tamutun wa fiha wa minha tukhrajun. Dan qala fiha tahyaun, dan Allah pun berfirman, di dalam dunia itu kamu semua hidup, dan dalam dunia juga kamu akan dimatikan. Wa minha tukhrajun, dan daripada bumi tadi kamu akan dimatikan. Baik, itu para hadirin sekalian, kalau kita baca sedikit dalam kitab Imam Al-Qurtubi, kita ni dijadikan oleh Allah daripada tanah. Tanah mana yang diambil untuk dijadikan kita? Tanah yang dijadikan, kita tak tahu tanah mana. Lahir-lahir di Kuala Kangsar, tapi belum tentu tanah Kuala Kangsar. Kan Allah ambil daripada tanah mana? Bila kita mati nanti, di mana kita dikebumikan? Sebenarnya Allah ambil daripada tanah. Situlah Allah gunakan untuk dijadikan kita. Itu ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Baca dalam At-Tazkirah kitab Imam Al-Qurtubi. Tanah kita tak tahu. Mak ayah kita orang Kuala Kangsar. Kan? Kita pun lahir Kuala Kangsar, kita kata mati Kuala Kangsar, belum tentu. Boleh jadi satu ketika dulu mak kita ada pergi haji. Ayah kita ada pergi haji. Dia makan makanan kat sana, makanan tu jadi benih. Jadi benih jadilah kita. Kan? Jadi punya kita tak mati di sini, kita mati di Mekah rupanya. Kerana apa? Kerana Allah ambil tanah Mekah untuk dijadikan kita. Itu bumi yang menjadi asas, yang menjadi sumber kejadian kita. Kita akan dikebumikan di bumi yang menjadi asas kejadian kita. Tapi kalau dah memang mak ayah memang lahir di Kuala Kangsar apa semua, dan kita pun mati di Kuala Kangsar, memang tanah Kuala Kangsar lah, tuan-tuan sekalian. Kan, memang tanah Kuala Kangsar lah, nak pergi mana lagi? Kan, di sinilah dia makan pisang, di sinilah dia makan padi, makan beras apa semua. Pisang baik, ikan baik, apa semua baik, sayur-sayur yang dimakan semua itu jadi benih, jadilah kita. Mati pun di Kuala Kangsar juga. Kerana kita diambil daripada tanah Kuala Kangsar. Jadi begitu. Jadi para hadirin sekalian, bumi kita hidup, bumi kita akan mati, dan daripada bumi itu juga kata Allah, tukhrajun, kita akan dikeluarkan. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Maka syaitan pun menggelincirkan anha, mereka berdua, fa akhrajahuma, maka mengeluarkan mereka berdua, mimma kana fih, daripada syurga. Menggelincir. Kalimah fa azallahuma ini bukan menyesatkan Nabi Adam, tapi menggelincirkan. Menggelincir ni belum sesat lagi. Kalau kita naik kereta 4 tayar, tergelincir ni hanya 1 tayar je, ataupun 2 tayar. Kalau kita jalan kaki, tergelincir. Tergelincir itu 1 kaki sebelah kaki. Kalau 2-2 itu bukan tergelincir, itu terjerumus nama dia. Itu terjerumus, tergelincir. Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Ini kata ulama tafsir menghuraikan ayat ini, belum lagi menyesatkan Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam belum lagi sesat, cuma tergelincir. Sebab itu bila kita melakukan kesalahan kepada Allah, sebenarnya kita tergelincir. Allah masih memberikan ruang dan kasih kepada kita untuk supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan menyesatkan lagi. Kan? Jadi maknanya dia gagal untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Dia gagal untuk menyesatkan Nabi Adam. Itu kalimah yang Allah guna dalam Al-Quran. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami katakan kepada mereka
turunlah kamu ke dunia, sebahagian kamu musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin, dan di dunia tadi kamu hidup dan kamu menikmati apa yang ada sampailah kepada tempoh yang tertentu. Di mana mereka diturunkan oleh Allah? Di mana mereka diturunkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Tak ada riwayat. Ada orang kata mereka Nabi Adam diturunkan di India, di Manila, di Sri Lanka kan. Apa ni, Hawa pula di Jeddah, nama pun Jeddah, nenek tua. Kemudian mereka pun bertemu di Padang Arafah, nama pun Padang Arafah. Ketika berjalan mereka semakin dekat dengan Jabal Rahmah itu, tuan-tuan sekalian, mereka pun macam Nabi Adam macam melihat ada manusia, dan Hawa pun macam terpandang macam ada manusia. Mereka pun macam kenal dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil Arafah, kenal. Rupa-rupanya bertemu mereka itu di Padang Arafah, dipanggil kenal. Arafah itu padang, kenal. Mereka pun bertemu di Jabal Rahmah. Itu pasal tuan-tuan sekalian, ada jemaah-jemaah yang pergi umrah kadang-kadang dia lama tak dapat jodoh kan, lama tak dapat jodoh, dia naik atas, dia tinggal doa, kat kertas ditulis kat batu kan, dia doa ke atas Jabal Rahmah itu untuk mendapat apa ni, untuk mendapat makbul daripada Allah, supaya dapat jodoh apa semua. Wallahu alam. Sebenarnya mustajabnya di Padang Arafah ialah pada hari Arafah, pada hari Arafah. Jadi ramailah pergi naik atas. Yang kadang bapaknya pun dia kata naik atas juga kan, dia kata wakil anak dia naik atas juga. Tapi elok orang rumah jangan biarkan naik seorang, elok ikut sekali. Kan? Di Padang Arafah. Ini tak ada sumber, tak ada sumber. Jadi bila tak ada sumber, sebab kita tak nak sebut hal-hal yang tidak ada sumber. Jadi Quran pun tidak sebut, hadis pun tidak ada sebut. Itu tidak penting sebenarnya. Walaupun ada unsur-unsur riwayat Israiliyat ada menyebut tentang sumber itu, tapi Quran tidak menyebut, hadis tidak menyebut, hanya cerita. Jadi nak percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Wallahu a'lam. Jadi para hadirin sekalian, sekadar itu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung pagi besok dalam kuliah subuh, fiqh al-awlawiyah. Belakang tu ada tabung saya, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa, dan malam ini tuan-tuan sekalian ada sikit, kalau ada, saya ingat separuh daripada kutipan saya nak sambungkan ke mangsa banjir. Banjir ni sebab kita pasti di Selangor 40 pasti habis tenggelam. Budak-budak nak mulakan sekolah balik salah. Jadi dimohon sumbangan. Jadi saya kata insya-Allah saya cuba carikanlah tuan-tuan sekalian. Jadi 50% nanti kita akan sumbangkan kepada pasti-pasti yang teruk terjejas kerana banjir. Itulah masalah. Dulu orang Shah Alam, orang Selangor tengok tempat lain je banjir, kan, duduk pun, buat rumah pun tepi sungai, pandangan cantik kan, lereng bukit. Rupa-rupanya yang tepi sungai itu disapu dulu kan. Tu di KLIA tu, properti-properti yang tengah buat naik, tuan-tuan sekalian. Rumah belum terjual lagi, punya dah kena banjir dah. Tak tahulah ada yang beli ke tidak, wallahu a'lam. Jadi itulah disebut sebagai musibah. Sebab itu kita jangan beriman kepada kebiasaan, beriman kepada kekuasaan. Biasanya tak banjir, jangan beriman dengan kebiasaan. Beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif tanana futal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, isteri, anak, suami kami, zuriat kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami hadir malam ni, kami yang mendengar, kurniakanlah
kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di hari akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.